tariqatul Hanafiyah. InsyaAllah kita sebut lagi mengenai dalam bab muqaddimah usulul fiqh ni. Jadi ana ulang sekali lagi bahawasanya ilmu usulul fiqh ni salah satu daripada ilmu yang diperbaharui, ilmu yang diperbaharui di akhir kurun yang kedua setelah kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah berlalunya zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Sejarah ilmu usul fiqh ni zaman Nabi nya tak baki langsung, tak ada, diasaskan secara ilmu yang tersendiri. Begitu juga di kalangan sahabat dan juga di kalangan tabi'in, kerana Nabi sendirinya dan juga sahabat sendiri di kalangan tabi'in ini, apabila ada masalah mereka akan rujuk kepada Al-Quran. Sekiranya tidak ada Al-Quran ini, rujuk pada hadis Nabi kita Muhammad. Dan sekiranya tidak ada hadis dalam satu masalah ni, tabi'in dia akan membuat kesimpulan berdasar kepada pemahaman masing-masing. Tapi setelah marinya waktu-waktu terkemudian, setelah bahasa Arab pun agak lemah, apatah lagi pemahaman terhadap makna sebenar kepada hukum juga dah tidak jelas kepada sebahagian daripada tabi'in, maka ulama di kalangan tersebut berpendapat mereka perlu membuat satu kaedah, membuat satu dasar yang jelas macam mana ke hukum tu diambil daripada nas dan juga dia punya dalil-dalil dan dia punya bukti. Daripada situlah timbulnya ilmu usul al-fiqh, ilmu usul fiqh. Jadi kita ulas sekali lagi bahasanya usul merupakan qawaid, formula-formula yang daripada dia tu dapat dipahami, hukum daripada nasnya, dapat dipahami hukum daripada nasnya. Oleh sebab itu berbeza di antara perangai usuli dengan perangai faqih. Perangai usuli, orang usul ni ialah mereka mengkaji nas, dan daripada kajian mereka faham dan mereka meletakkan satu kaedah bagi mengeluarkan daripada kaedah tersebut hukum. Manakala faqih dia tak lebih dari memastikan hukum daripada nasnya, bukan bersangkut paut dengan pemikiran kaedah-kaedah. Ini kita kena faham. Dan kita juga sebut bahawasanya orang pertama sekali yang menulis ataupun yang membukukan ilmu usul fiqh ni ialah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Setelah dia mengimlakkan benda ni kepada anak-anak murid dia. Dan juga kita sebut bahawasanya ilmu usulul fiqh ni dia punya kaedah penulisan dia dan juga kaedah pembelajaran dia ni ada dua. Satu, kaedah mutakallimin. Kaedah mutakallimin ni iaitu lebih kepada apa yang diajar dan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan kaedah yang keduanya iaitu kaedah Hanafiyah. Kaedah Hanafiyah. Baik. Jadi kata dia wa amma tariqatul Hanafiyah, manakala kaedah Hanafi ni patamtazu, istimewa dianya atau perbeza dianya dengan mutakallimin ialah bi taqriril qawaid al-usuliyah allati dhannu anna a'immatal madhhabi saru 'alaiha fi ijtihadihim wa tafri'il masail fiqhiyah wa ibda'il hukmi fiha. Iaitu mereka membuat suatu ketetapan, melakukan satu ketetapan qawaid ataupun formula-formula usul ni berdasar kepada zannu, keyakinan mereka bahawasanya ulama-ulama mereka ni telah melalui jalan ni semasa nak buat ijtihad dan juga nak menentukan hukum dalam satu masalah. Mereka, maknanya mereka buat kaedah ni berdasar kepada keyakinan dan juga dia punya pandangan bahawasanya ulama ni lalu kot tu. Sebagaimana orang mutakallim ni tidak begitu.
Orang mutakallimi iaitu Imam Syafi'i ni, dia buat kaedah ni berdasarkan kepada dalail wal barahin. Nampak tu dia berdasarkan kepada bukti. Maknanya tengok bukti, kaji bukti, buat kesimpulan, maka jadi kaedah. Itu mutakallim ni. Manakala Hanafiyah ni tak. Hanafiyah ni dia hanya berasa bahasanya tok guru dia dulu, tok guru dia ni seperti Imam Hanafi, Imam Abu Muhammad, Abu Yusuf, dan sebagainya, buat hukum tu pakai kaedah ni. Kenapa? Karena mutakallimi tu imam sendiri dia buat kaedah, dia buat usul dia tu Imam Syafi'i. Tapi Hanafiyah ni tu imam dia tidak buat kaedah, tu imam dia hanya memutuskan hukum fiqh. Setelah hukum fiqh ni ada, orang-orang kemudian ni tengok hukum fiqh furu'iyah ni, maka dia yakin tu alim dia, tu guru dia, tu syekh dia ni, semasa buat hukum ni dia menggunakan kaedah-kaedah ni, lalu dia pun buatlah kaedah. Ini perbezaan dia. Perbezaannya iaitu orang mutakallimin tok guru dia sendiri, tok syekh dia sendiri yang buat usul, tapi orang Hanafiyah diperikat-perikat anak murid. Cara lebih jelas laginya, mutakallimin usul dulu baru mari fiqh. Tapi Hanafiyah ni fiqh dulu barulah mari usul. Wa umdatuhum fi taqrir hadhihi alqawaid, dan pegangnya mereka dalam menetapkan kaedah ni ialah al-furu'ul fiqhiyatu al-manqulatu an ulaika al-a'immah, ialah hukum-hukum cabang yang diambil daripada tok guru mereka. Wasirru fi suluki ulama al-hanifiyyati hadhihi tariqata anna a'immatahum lam yatruku lahum qawaidan mudawwamatan majmu'atan. Dan rahsia bapa yang ulama Hanafi ni menggunakan kaedah ni dalam membuat usul ni, kerana ulama mereka tidak pernah meninggalkan usul dan juga kaedah yang tersusun rapi, kallati tarakah asy-Syafi'i, sebagaimana yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i li talamizihi, untuk anak murid dia. Wa innama taraku lahum furu'an wa masaila faqhiyatan katsiratan mutanawwi'atan. Tetapi Imam mazhab Hanafi ni dia meninggalkan kepada orang bawah dia ni furu'an, hukum-hukum